الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Taqribul Ikhwan karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wangah Sukam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung lagi insyaAllah. Kalau kitab saya ini pada muka surat 21, bahasan sifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat ilmu. Baik, jadi kita dah masuk dah pembahasan sifat ilmu, iaitu sifat yang ke-9. Iaitu sifat ilmu, dia kata, dan setengah daripada sifat ma'ani itu. Jadi sifat ma'ani itu banyak. Jadi dia kata sebahagian daripada sifat ma'ani itu ialah sifat ilmu. Apa makna sifat ilmu? Apa pengertian sifat ilmu? Jadi kita dah maklum dah. Jadi sifat ilmu itu sebahagian daripada sifat ma'ani. Bila disebut sifat ma'ani yang tergambar dalam fikiran akal kita, sifat itu ialah sifat yang wujudiyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Sifat itu ialah sifat yang wujudi, yang ada, yang menumpang di zat Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita di hari akhirat esok, nescaya boleh kita melihat sifat ma'ani Allah. Bila sebut sifat ma'ani itu, kita tergambar situ. Kata dia, iaitu sifat ilmu tu, nama bagi satu perkara. Nama dengan panggilan. Panggilan bagi satu perkara, satu sifat.
Nama yang ni panggilan ataupun nama bagi satu perkara, satu sifat. Maka ilmu tu kita panggil satu sifat. Sifat apa? Yang ada ia sifat itu. Bila sebut ada ni maklumlah. Yang wujudi. Yang maujud. Asal dia terjemah mana? Yang maujud. Sifat yang ada ia. Sebab dia kaitkan dengan ada tu. Dia sifat dengan perkara tu. Perkara yang ada. Bukan perkara yang sungguh. Dia kalau kita nak kuatkan lagi. Perkara sifat tu yang sungguh lagi pula ada. Dia ada juga sifat yang sungguh tapi tak ada. Tak ada di luar fikiran akal kita. Atau maksud kata tak ada. Tapi ada dalam fikiran kita. Untuk sifat kidam, bakok. Itu sifat yang maksud sungguh. Maksud sungguh ada dalam fikiran. Kata kidam tu sedia. Tak ada permulaan. Tapi realiti dia benda tu bukan benda wujudi. Bukan kita boleh nampak, bukan boleh kita pegang, sentuh dan sebagainya. Tu kena ingat. Jadi satu sifat tu yang ada, yang ni yang wujudi, yang maujud, yang ada ia perkara. Perkara tu kena pada sifat lah. Yang ada ia sifat itu pada zatnya zat Allah Ta'ala. Bila sebut kata ada pada zat Allah Ta'ala ini, yang ada menumpang. Seolah-olah kata menumpang pada zat Allah. Dia sifat dia tak boleh berdiri melainkan dengan zat. Sifat dia tak boleh ada diri dia tu melainkan dia berdiri dengan zat. Maksudnya menumpang pada zat. Dia ada di zat. Tu. Lagi pula yang dikiaskan dengan aturan yang dahulu itu. Apa maksud yang dikiaskan? Yang dikiaskan ini yang diterjemahkan ataupun yang dibandingkan dengan aturan yang dahulu itu. Apa maksud dia? Dengan aturan yang dahulu itu tulis. Yakni dengan cara terjemahan pada sifat ma'ani yang dahulu itu. Dengan aturan yang dahulu itu yakni dengan cara-cara terjemah pada sifat ma'ani yang dahulu itu. Jadi yang dikiaskan ini yang dibandingkan, yang diserupakan dengan aturan yang dahulu itu, yakni dengan cara terjemah pada sifat makni yang dahulu itu. Jadi persatuan kata yang dikias maksudnya apa? Macam mana? Bahawa dikatakan pengetahuan. Dulu kita terjemah apa? Sifat kudrat. Perkuasa. Sifat iradat, perkehendak. Jadi kita terjemah tu dengan aturan dahululah. Kita dah bahas dulu dalam masa lain dia terjemahkan per tu. Jadi kita terjemah yang sifat ilmu ni sifat pengetahuan. Bukan mengetahui. Mengetahui kena pada takluk dia. Mengetahui itu kena pada takluk. Lagi pula dia bukan benda wujudi. Bila sebut takluk ni dia benda amrul i'tibari. Benda yang kita kira dengan akal sahaja. Mengetahui, berkehendak, kuasa. Baik. Habis itu. Itu maksud kata sifat ma'ani itu ialah ilmu. Maka pasal bersepakai ia Ta'ala
Tengok dia terjemah bersepakai lagi. Maka pasal menggunalah ia Allah Ta'ala. Seolah-olah kata mengguna bersepakai. Maka pasal menggunalah bersepakailah ia Allah Ta'ala tu dengan sifat ini. Allah Ta'ala bersepakai dengan sifat ini. Sifat apa? Sifat ilmu tu lah. Dengan sifat ini ni, mengetahui ia Allah akan sekalian perkara. Tuhan tahu dengan semua perkara. Maksud sekalian. Macam mana yang dikatakan Tuhan tahu dengan sekalian perkara? Ini dia nak taswir. Dengan makna tu dipanggil, kalau belajar bahasa Arab, dia panggil batu bali taswir. Macam manakah yang dikatakan Allah Ta'ala tu mengetahui akan sekalian perkara? Dengan. Bila dengan tu, kalau bahasa Arab, dan kita Arab panggil batu bali taswir. Nak menggambarkan. Dengan makna, ni. Nyata sekalian perkara baginya, bagi Allah Ta'ala tu. Apa maksud nyata? Dia dalam bahasa Arab, nyata ni, dia panggil ta'luk inkishaf. Ta'luk inkishaf ni, nyata, jelas, terang. Asal inkishaf ni berada ittidah. Ittadaha yatadihu ittidahun. Maksudnya terang, nyata. Contoh, nyata bagi Allah Ta'ala tu, zat dan sifat ma'ani dia tu ada. Nyata di atas jalan tahu. Gitu. Macam kita lah. Orang tanya kita, kelas pagi ni ada ke tak? Contoh kata, dia terang pada kita kan. Kelas kelas pagi Jumaat tu dia buat kelas kitab Taqribul Ikhwan. Pukul 7.30. Duduk bab sifat ilmu sekarang ni. Kita bangun. Apa kita anggap? Nyata. Jelas. Nampak tak? Jelas kata apa? Jelas kata perkara tu akan ada pada hari Jumaat pagi. Kitab Taqribul Ikhwan. Jadi nyata bagi kita tu jelas. Nyata. Kita pun cakap nyata juga kadang-kadang. Orang cerita kat kita, Haji Zaman. Orang kata, kelas ustaz tu pagi Jumaat, kitab Taqribul Ikhwan. Dia masuk bab sifat ilmu ni. Kita bangun. Anggap ni. Nyata. Jelas. Apa jelas? Kata jelas, kata benda tu akan ada. Itu nisbah kita makhluk. Nampak lagi? Tuhan dia nyata tu pada azali lagi. Tu. Nyata Tuhan tu bagi sekalian semua perkara. Apa maksud kata apa yang maksud kata sekalian perkara? Tuhan tahu sama ada zat dan sifat dia tahu. Depan tu ada nanti. Ada depan tu tak apa. Nanti tu orang depan tu. Tu maksud kata nyata sekalian perkara baginya, bagi Ta'ala. Dengan mana Allah Ta'ala tahu dengan perkara yang wajib, dengan perkara yang mustahil, dengan perkara yang harus. Tahu semua. Ilmu dia meliputi semua. Tu. Tu maksud kata nyata. Nyata tu kita faham macam tadi saya bagi contoh ni. Sebab ada kesetengah orang dia tak faham nyata tu apa Zat. Macam tadi. Contoh kita bagi tahu tadi tu. Dia ta'aluk sifat ilmu ni ta'aluk inkishaf. Asal inkishaf ni terbuka. Tapi inkishaf dengan mana? Ittidah. Dengan mana? Nyata. Jelas. Terang. Dengan sifat ilmu tu Allah Ta'ala tahu. Nyata Allah Ta'ala tahu tu nyata dengan sifat ilmu dia. Tu kita cakap gitu. Habis.
Ni kena pegang betul-betul. Esok kalau tanya nyata tu apa, tak boleh jawab pula. Lepas tu kena tulis tu. Memang kita, saya bagi contoh tadi tu, kena tulis contoh tu. Hanya Faridah. Contoh yang saya sebut tadi, kata yang macam apa takbir ikhwan tu, walaupun saya cakap contoh benda mudah orang boleh perhati, tapi kerana kalau tak ada contoh, akan datang tertanya, tak boleh jawab. Ha, Orang bagi tahu kita. Eh? Orang bagi tahu kita nanti dekat satu tempat tu nanti ada buat festival. Depan ada buat apa makan-makan kat sana. Ada festival semua. Kita kata, nyata-nyata. Jelas. Apa jelas? Jelas tu nyata kata, dalam ilmu kita kata, akan datang tu akan ada festival. Tu nisbah makhluk. Tahu kita ni, tahu dengan terdahulu dengan jahil. Tuhan tahu tu nyata tu sejak azali lagi. Tu. Nyata dengan sekalian makhluk tu sejak azali lagi. Tuhan tahu kata nikmat syurga itu tak terhingga. Jangan sebut. Jangan kata ini. Tuhan tahu kata nikmat syurga itu terhingga. Jahil pula Tuhan. Ni sifat ilmu ni kena perhati betul. Kerana dia orang tak faham ni. Kerana dia berbelit-belit. Baik, tengok. Kata nyata tadi tu, tidak jahil ia Allah Ta'ala. Bila sebut tidak jahil ni, perkara yang melazimi bagi sifat ilmu. Bila kita kata Tuhan tu mengetahui, dia tidak jahil lah. Dia secara automatik lah tu. Dia pergi secara automatik lah. Bila kata Tuhan mengetahui, dia tak jahil. Nampak tak? Macam kita lah. Macam kita mengaji kan. Kita belajar, kita tahu, okey, saya dah buat persediaan belajar. Bila sebab kata kita buat persediaan belajar, kita maklum dah. Automatik dia mesti kena ada pen, dia ada kitab. Dia automatik dia takkan cerita, awak ada kitab tak? Awak buat persediaan belajar? Dah. Awak ada pen? Dia tak boleh cakap dah. Dia lazim dah tu. Dia berlaziman dah. Macam kita kata, Tuhan tu, Allah Ta'ala tu dia mengetahui. Mengetahui tu maklum dah. Lazim bagi dia tak jahil lah. Nampak kan? Lazim bagi dia tak jahil lah. Bukan kata, Tuhan tu tahu, dia ada tak jahil sikit-sikit. Orang tak sebut gitu dah. Tu mungkin benda yang berlaziman. Maka tidak jahil. Ya Allah. Ni lazim bagi nyata. Jadi, tidak jahil itulah. Tidak jahil tu qadim ke apa? Haji zaman. Qadim ke ataupun mustahil ke apa nak sebut? Istihalah tak? Dia istihalah. Dia qadim ke tak? Istihalah mustahil. Dia qadim ke tak? Qadim Ustaz, dia tak jahil. Tidak jahil ni dia katakan qadim. Adapun jahil itu bukan qadim, bukan baru. Jahil itu satu rekaan, itu perkara yang mustahil. Benda mustahil hanya benda rekaan semata-mata. Dia tak qadim, dia tak baru. Ada setengah orang ingat dia masih berbelit lagi bila sebut jahil apa. Kita dah bahas dulu. Wasuwarun. Apa? Gambaran perkara mustahil itu ialah gambaran yang dibahasakan pada rekaan semata-mata. Yang digambarkan pada akal dengan dia. Dulu kita tulis dah dulu. Wasuwarun mustahilatun ialah suwarun ikhtira'iyatun. Dulu kita dah bahas tahu. Gambaran dia jahil tu, perkara mustahil tu bukan baru. Bukan qadim. Itu semata-mata perkara mustahil tu ialah semata-mata perkara rekaan. Ikhtira'iyatun. Dulu kita tulis dah. Ada tulis Hajjah Faridah dulu. Wa suwarun mustahilatu suwarun ikhtira'iyatun. Yutasawwarul aqlu yutasawwarul aqlu ila hukmi biha. Kalam bagi Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Jaziri.
Dulu saya beritahu dah. Ada tak ajaran zaman? Ambil. Mustahil tu apa? Ada rasa Ustaz tak ingat. Tak ada tulis. Tak ingat Ha, Ustaz. so kalau orang tanya, so jahil tu lagu mana? Baru ke kodim? Yang kata kodim, maksudnya kalau jahil tu kodim, maknanya tu Tuhan tu, jahil tu sejak kodim lagi? Tak kena. Baru pun dia bukan. Dia bukan baru. Dia hanya rekaan untuk menggambarkan dalam akal kita tu untuk menghukumkan perkara mustahil. Itu saja. Ulama buat tu sebagai gambaran rekaan. Macam sifat Allah lah Ustaz. Sifat Allah dia ada wajib je. Mustahil tak ada. Istihad tu mustahil. Dengan harus tu sifat Allah tak ada. Hanya wajib saja. Betul macam tu Ustaz kan? Dia gini. Dia mustahil. Dia kena ingat. Benda tu benda ada ke benda tak ada? Kena tambah dulu. Kalau kita kata benda tu benda mustahil. Cuma perbahasan dia benda tu wujudi ke tak? Kena tengok. Kalau sifat ma'ni, dia benda did. Benda lawanan ni, kita kata, contoh kita kata, Tuhan tu mengetahui. Benda wujudi. Jahil pun benda wujudi, tapi wujudi pun ada ke tak pada Tuhan? Tak ada. Sifat tu baru ke kodim? Dia tak sebut baru kodim. Dia bukan baru, dia bukan kodim. Dia sebagai rekaan. Lepas tu kita bagi tahu dulu yang saya tulis dulu. Ada aja pada dah saya tulis dulu. Ada Ustaz. Ada. Cuba baca. Wa suwarun mustahilatun suwarun ikhtira'iyatun jatasawwaru fa'lu ilal hukmi biha. Nampak gambaran tak? Yang okay, terang cuba. Gambaran yang mustahil itu ialah gambaran-gambaran yang dibangsakan kepada rekaan yang tergambarlah oleh fikiran kepada menghukumkan dengannya gambaran-gambaran yang mustahil. Baik, terima kasih. Nampak? Jadi gambaran tu kita nak gambaran dalam akal fikirannya. Bukan benda, bukan kita kata contoh lemah. Lemah ni ada kepada kita, benda wujudi. Tapi ada benda Tuhan, tak ada. Tapi lemah tu kita kata benda rekaan. Kalau nisbah ada Tuhan. Sifat mustahil Tuhan tu, dia bukan kata nak benda ada tak. Sebab ada orang sebut dulu, mustahil tu kodim ke baru. Kena ingat, sifat mustahil tu bukan kodim, bukan baru. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Dan tidak tersusuk sembunyi apa-apa perkara daripada Allah Ta'ala. Ini pun berlaziman lagi. Bila kita kata Tuhan tu tidak jahil dan tidak tersusuk. Susuk ni bahasa petani. Bahasa petani Kelantan panggil. Tusuk. Dia kata tersusuk. Tusuk tu lah sembunyi. Dan tidak tersembunyilah. Sama maksud dengan sembunyi. Nusuk tu lah. Atau nusuk lain. Tusuk ni benda. Kena pada benda. Ini pun tahu juga ni. Masuk petani lah. Dan lagi pula tidak tersusuk sembunyi. Sama makna dia. Tersusuk dengan sembunyi sama. Ini tidak tersembunyi apa-apa perkara daripadanya daripada Allah Ta'ala. Sikit pun tak ada. Ini pun perkara berlaziman juga. Bila kita kata Tuhan tu, dia tahu nyata bagi segala perkara bagi dia. Dan tidak ada tersembunyi daripada apa-apa perkara daripada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Itu dipanggil perkara yang berlaziman lagi. Baik. Kemudian, maka bagi Allah Ta'ala itu. Tak kena. Maka bagi sifat ilmu itu. Hanya tu kembali pada sifat ilmu. Maka bagi sifat ilmu tu satu takluk jua. Yang ni satu takluk sahaja. Dia kitab kalau sebut jua tu faham lah. Tak ada lain dah, satu je. Akan dikau ya Allah kami sembah. Akan dikau Allah Ta'ala jua kami sembah. Bila sebut jua tu Tuhan surak. Tuhan satu je lah. Kita sembah.
Apa dia ta'aluk dia satu tu? Iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Dia panggil ta'aluk tanjizi qadim. Lepas tu ta'aluk sifat ilmu dia tak ada sulul qadim. Kalau ada sifat ilmu tu bagi dia sulul qadim, maka terdahulu dengan jahil. Kita kata Tuhan tahu tu, boleh Tuhan nak tahu, boleh Tuhan tak tahu. Maksudnya dia terdahulu jahil. Sebab tu dia tidak ada sifat suluhi. Sebab tu bagi sifat ilmu tu tak ada sulul qadim. Adapun bagi sifat kudrat dia ada. Baik. Begitu juga sifat iradat. Adapun Tuhan, adapun sifat ilmu Tuhan, dia tidak ada sulul qadim. Sebab sulul qadim ni padan, patut, boleh. Tadi kita tak boleh kata Tuhan tu ada sifat suluhi. Apa makna ta'aluk tanjiz qadim? Dengan makna, ni dia nak tasrih lagi. Dia nak bagi definisi. Apa yang dikatakan ta'aluk tanjiz qadim? Dengan makna, telah lulus dan berlaku sedia kala mengetahui. Tuhan tu tahu lagi tu, tahu sekalian perkara tadi, berlaku tu pada sedia kala. Dia tahu dah. Dia tahu pada masa akan datang nak jadi apa, dia tahu. Dia Tuhan tahu sama ada zat dan sifat dia, dia tahu. Tuhan tahu pula benda yang belum ada lagi, Allah Ta'ala tahu dah. Nampak tak? Benda yang belum ada lagi akan datang ni, Tuhan tahu sedia kala lagi. Benda yang tak akan ada sampai bila-bila pun Allah Ta'ala tahu juga. Tahu. Bukan kata Tuhan tak tahu, tu jahil pula. Benda yang tak akan ada sampai bila-bila, Tuhan tahu juga. Seperti kita kata, orang mandul. Kita kata orang mandul. Maka anak itu kita kata mungkin. Dia benar harus. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi, mungkin tu, maka Tuhan tahu kata anak itu tak akan ada. Tak akan ada bagi orang yang mandul. Tuhan tahu. Dia panggil mumkinun apa? Mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Tu. Perkara yang harus yang mengetahuilah oleh Allah Ta'ala bahawasanya tidak akan dijadikan, tidak akan ada. Tu contoh. Sebab tu depan tengok nanti dia kata. Dengan makna telah lulus dan berlaku sedia kala. Allah Ta'ala tahu dah, sedia kala lagi. Mengetahui akan sekalian perkara. Tuhan tahu tu akan sekalian perkara. Macam mana kata sekalian perkara tu? Dia nak takmim. Sama ada yang wajib pada akal. Apa yang wajib pada akal? Seperti zat dan sifat Allah Ta'ala. Tulis itu. Allah Ta'ala tahu. Tahu kata zat dan sifat makni ni tu ada. Wajib ada. Tahu juga. Tapi tahu di atas jalan wajib. Sifat dan zat dia tu, Tuhan tak kata wajib ada. Wajib apa? Wajib pada akal tu memang wajib kena ada zat dan sifat dia. Itu dia maksud kata Tuhan tahu perkara yang wajib. Nampak? Lagi pula. Atau yang mustahil padanya pada akal. Tuhan tahu juga perkara yang mustahil pada akal. Benda mustahil tu benda tak ada. Tuhan tahu juga. Tuhan tahu kata benda yang mustahil tu tak boleh ada pada dia. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu juga pada masa
Kalau perkara mustahil tu ada pada dia, nak jadi macam ni. Dia tahu juga. Tapi tahulah kata benda tu tak ada. Tu sifat tu Tuhan tahu. Kita tahu macam mana? Kita tahu kata, oh, penyakit ni bahaya. Tapi tak tahu kata kalau penyakit tu kalau jadi kat kita jadi macam mana, kita tak tahu. Tuhan bukan begitu. Tuhan tahu kata perkara yang mustahil. Benda tu tak ada. Contoh apa? Seperti lemah. Tuhan tahu kata lemah, diri lemah tu Tuhan tahu. Lagi pula Tuhan tahu kata lemah tu tak boleh ada pada diri dia. Dan Tuhan tahu juga kalau bukan betul. Kalau lemah tu ada pada dia nak jadi macam mana, dia tahu juga. Nampak meliputi sifat Tuhan. Diri lemah tu Tuhan tahu dah. Nampak tak? Kita kata benda yang kita kata seperti syarikul bari. Maksudnya mudah kata Tuhan tahu benda yang mustahil itu, benda itu tak ada. Lagi pula tidak ada pada dia. Dia tahu. Kita tak tahu. Kita tahu kata demam. Sekian-sekian kita tahu demam ni panas. Bila sebut demam ni, seseorang badan tu, orang tu panas. Tapi kita tak boleh tahu. Kalau demam tu esok nak kena pada kita ke tak kena, kita tak tahu. Esok lusa ke nak orang balik lah. Kita tak tahu. Nampak tak? Tu. Nampak lagi je habis. Jadi, ilmu Allah Ta'ala tu dia mengetahui perkara yang mustahil pada akal. Lemah, buta, tuli. Perkara mustahil tu Tuhan tahu kata tak ada pada diri dia. Dia tahu kata mustahil, dia tahu kata lemah tu lagu mana. Dan dia tahu kata lemah tu tak boleh ada pada diri dia. Kita diri benda tu kita tak tahu kadang-kadang. Orang tanya COVID-19 tu macam mana rupa dia? Tak tahu. Tahu kata mudarat pada diri kita. Tapi tak tahu COVID-19 tu rupa lagu mana. Allah Alam. Nampak? Habis. Atau yang harus padanya pada akal. Lagi pula Tuhan tahu kata harus pada akal. Tuhan tahu perkara yang harus pada akal. Seperti kita tahu nikmat syurga. Tuhan tahu kata tidak ada kesudahan. Tuhan tahu kata nikmat syurga itu tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Sentiasa bagi hamba itu mendapat nikmat syurga. Tuhan tahu tak? Tahu. Tahu kata nikmat syurga tu tak ada kesudahan. Kalau kata habis Tuhan tahu kata benda tu ada kesudahan. Itu jahil pula. Nampak? Itu perkara yang harus. Harus pada akal. Lagi tengok. Kemudian dia kata lagi, dengan sebab nyata itu bukan bangsa beri bekas. Berbekas pun boleh, beri bekas pun boleh. Dengan sebab ni nak kait pada mana ni? Nanti. Mengetahui tadi tu, takluk pada situ. Mengetahui dengan sebab. Ni kitab Jawi tu dia kena ada tempat sangkutan dia tu. Ni. Bukan boleh baca. Yang harus padanya dengan sebab. Bukan nak sebut. Bukan dia nak hurai pada harus bernakal tu. Bukan. Kalau kita baca yang harus padanya dengan sebab. Tak kena tu. Kalau syarah gitu tu. Dia tak tepat dengan kaedah. Dia nak cerita apa? Tuhan tahu sekalian perkara tadi. Sama ada wajib, mustahil, harus tu. Tahu tadi tu dengan sebab. Dengan tu dia ta'aluk pada mengetahui. Kaedah dia, saya nak beritahu dulu. Dengan tu tulis ta. Mengetahui tulis ta juga. Jadi maksud ada sangkut paut. Okay, tak. Cara rumus je.
Mengetahui dengan sebab. Bila ulang 2 kali tu, maksudnya dia bersangkut kat situ. Dia tak bersangkut dengan, saya tak cakap, yang harus padanya dengan tak. Bukan itu. Saya berhenti dulu, mengetahui dengan sebab. Tu cara baca kitab. Mengetahui itu dengan sebab nyata itu bukan bangsa berbekas, bukan bangsa memberi kesan. Tengok Tuhan tahu bukan memberi kesan. Sebab dia takluk inkishaf. Yang memberi kesan apa dia je? Takluk apa? Yang memberi kesan takluk apa? Takluk tanjiri hadis. Bagi sifat Kudrat. Kudrat. Sebab tu dia kata, takluk ilmu, mengetahui Tuhan tu dengan sebab nyata itu, nyata bagi dia tu bukan bangsa beri bekas. Bukan bangsa memberi kesan. Dia tahu tu di atas jalan nyata. Macam kita tadi sebutlah. Kau tahu tak tu dekat Masjid Hariah tu Ustaz tu ngajar, tahu? Nanti kat Masjid Hariah nanti tu Ustaz tu ajar kitab Durus Samin. Jangan ajar kitab Kifatul Muhtaj. Kita bercakap, kita nyata dalam ilmu kita tapi kita dah pergi, kita pergi ke tak tu? Jadi kita pergi ke tak Masjid Hariah? Tak pergi lagi. Bukan memberi kesan. Kita tahu je, kita angguh. Macam ni orang cerita kat kita je. Mereka kata ada orang nak belanja makan kambing tak lagi. Contoh. Siapa dia? Ada tak tahu haji mana tempat nak belanja kat kedai tu. Lepas Jumaat nanti main datang. Maksudnya kita kata tu dah makan ke belum? Belum, Ustaz. Tak lagi. Dia tahu dia nyata bagi dia. Ya. Dia tak makan. Kalau nak makan tu, dia pergi start kereta, pergi. Tu baru kata tanjis. Tu baru beli kesan tu. Kesan pergi tempat tu, pergi makan. Tapi tak tahu lagi lah tempat kita. Kesan pergi begitu, makan habis. Contoh. Kita kata, tu nyata dah lah. Nampak ni? Hak kita ni. Jadi Tuhan nyata bagi dia perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Nyata tapi bukan dengan makna memberi kesan. Memberi kesan tu tanjiz hadis. Ini Tuhan tahu tapi dengan tanjiz qadim. Tahu di atas jalan nyata. Perkara yang wajib. Nyata bagi dia tu dia ada perkara yang wajib apa? Zat dan sifat makni dia tahu. Nyata kata sifat yang mustahil tu tak ada pada diri dia. Nyata kata sifat yang harus tu dia tahu kata nikmat syurga contoh tak terhingga. Dia tahu kata nikmat syurga tu tidak ada penghujung. Itu perkara yang harus contoh. Dia banyak lagi perkara yang harus kita makhluk ni. Si Ahmad Tuhan tahu kata si Ahmad ni akan datang ni jadi apa? Jadi kaya. Itu perkara yang harus tu. Dia berkait dengan makhluk. Habis itu. Habis itu. Itu dia kata sebab nyata itu bukan bangsa, bukan disandarkan. Bangsa tu tulis disandar. Nisbah pun boleh, sandar boleh. Bukan bangsa berbekas. Ini bukan disandarkan memberi kesan. Bukan dinisbahkan kepada memberi kesan. Itu bahasa kita sekarang. Habis. Percaman. Ini dalil pula. Alamat. Tanda-tanda. Kita dulu cakap percaman. Cam-cam tu lah. Cam tak ni, cam tak ni. Percaman kata. Ada ilmu padanya pada Allah Ta'ala. Ini ada sifat ilmu. Sifat ilmu dengan mana sifat tu lah. Sifat pengetahuan tu. Bukan mengetahui tu je. Ya. Sebab tu kata ada. Percaman kata ada ilmu. Ini ada sifat ilmu. Bukan kata ada mengetahui. Tak kena tu. Sebab kata
percaman kata ada ilmu. Oh, ada apa ilmu? Ada mengetahui. Tak kena. Itu takluk dia. Ada sifat pengetahuan tu. Tu sifat dia tak ya. Dia kena pada sifat. Ilmu sini yang ni sifat pengetahuan, bukan takluk mengetahui. Takluk. Takluk ilmu pengetahui. Takluk ilmu mengetahui. Sifat ilmu tu bagi pengetahuan. Nak beza, kita dah belajar dengan itu kan. Apa tu kan. Ya tak. Kalau kita rasa tak apa ni kan, kita tengok balik. Kalau orang tanya masalah ni, kadang-kadang ada orang nak kritik ke apa, kita ambil yang tu. Baik. Dia kata apa? Percaman kata ada ilmu padanya, pada Allah Ta'ala tu ialah kita fikir. Bila sebab kita fikir, ini dipanggil dalil akli. Dalil akli. Dia sebut fikir ni fikir dengan akal. Kalau tak ada sifat ilmu, kalau tambah sifat tu, takut nanti upah kata tak ada ilmu ni, tak mengetahui Tuhan. Mengetahui. Tak ada sifat pengetahuan tu. Ni fardu takdir sahaja. Kalau. Maksud tadi cakap kalau. Kalau tak ada ilmu ni, tak ada sifat ilmu, tentu jahil. Tentu jadi jahil. Dia dah berlaziman dah tu je. Kaedah kita al-mutalaziman ni la yang fakka ni. Dua perkara berlaziman dia tak boleh bercerai. Al-mutalaziman. Al-mutalaziman ni la yang fakka ni. Ini kaedah. Dua perkara yang berlaziman dia tak boleh bercerai. Tengok je siapa kata cakap tak boleh bercerai je. Tak boleh berpisah. Bila dia tak ada ilmu, dia jadi jahil. Nampak tak? Jahil. Dia dua perkara tu tak boleh bercerai benda tu. Ibarat dia kita je, kalau kita ni je, bila ada makan mesti minum. Nampak tak? Dia nak makan mesti nak berkenap boleh minum. Betul tak je? Ya betul. Dua perkara tu tak boleh bercerai tu je. Nampak tak je? Nampak tak? Ibarat dia je, contoh. Ibarat dia, kalau lah orang tu makan nasi arak tu, dia tak boleh cerai. Mesti antara ayam atau kambing. Dia mesti nasi arak tu, dia tak ada kata nasi arak dengan ikan, tak ada. Contoh. Dua perkara tak boleh. Al-mutalaziman ni la yang fakka ni. Tu kaedah ni. La yang fakka. Esok nak pergi makan ni. Lagi orang pun dia kata haji ni banyak sangat ngaji usul. Dia kata al-mutalaziman ni la yang fakka ni. Lepas tu kita gelak Azhar. Dua perkara berlaziman tak boleh cerai. Apa dia? Dia nasi arak ni mesti ikut kambing, mesti ayam, dua tu je. Kalau aku ni mesti kambing ni. Mesti tak boleh cerai dua ni. Contoh nak gurang kawan-kawan boleh lah cik. Yalah. Lepas Jumaat boleh lah. Lepas Jumaat. Ya. Lepas Jumaat boleh lah. Okey, baik. Tu ibarat dah. Bila sebut kata Tuhan tu tak ada ilmu, dia mesti tentu jahil. Tapi kalau ni fardu takdir, andaian saja. Tu jadi kaedah tadi kita boleh guna lah al-mutalaziman ni lain fakkan ni tu. Nanti penting saya tulis sekejap. Nanti ada orang nak tulis boleh? Pak boleh tulis. Kau tak mahu? Tulis. Boleh. Sebab nanti nak tahu dia punya ejaan rupa orang mana kan. Ya, pendek je. Tulis banyak lupa pun banyak Ustaz. Tak apa. Orang tua orang ngaji. Nanti ya. Al-mutalaziman la yang fakka. La yang fakka. Apa nak saya tulis? Mutalazimani. Tulis ni kita nampak dari ejaan rupa ke mana? Ya. La yanfakkani. La yanfakkani. Ni ejaan dia. La yanfakkani. Tulis itu kat ini. Tulis aja Faridah tengok. Al-mutalazimani la yanfakkani. Dua perkara yang berlaziman. Apa berlaziman? Dia mesti ada kedua-dua tu. La yanfakkani, tak boleh bercerai kedua-dua, tak boleh berpisah. Nampak dah tulis habis dah je? Belum. Tulis maksud sekali. Dua perkara berlaziman, dia tak boleh berpisah kedua-duanya. Ibarat je kalau orang baru kahwin je, berlaziman dua orang, tak boleh
pisah. Yalah. Tapi gua 30 tahun tak lazim Ustaz. Tak lazim. Ibarat gitulah je, tiba-tiba masa tua tu baru nak berlaziman. Contoh ni je, kita nak bagi nampak kan. Ni kaedah akliyah dia panggil. Ni kaedah akliyah. Ni kaedah akliyah je Dia Ustaz bagi makna. Dua perkara yang berlaziman. Berlaziman ni bermesti-mestian. Tidak boleh berpisah kedua-duanya. Tak boleh bercerai. Fakar ni maksudnya bercerai atau berpisah. Ni panggil kaedah akliyah. Dia bukan kaedah usul fiqh, bukan. Dia bukan kaedah tauhid. Dia masuk dalam tauhid tapi dia masuk kaedah akliyah. Tulis itu Hajar Wana. Tengok. Kaedah akliyah. Habis. Habis tulis Jadi bila sebut tak ada ilmu tentu jahil. Maklum dah benda tu. Pak Habib. Dah habis tulis saya keluar Ya, betul. Boleh je? Okey, baik. Boleh. Tu. Tu maksud dia. Maka tak menentu ia dan tak mengada ia akan mungkin. Ni panjang lagi ni. Nanti kita sambung balik lah. Sebab ini kita banyak tulis, kita banyak hurai. Tak apa, kita nak bagi faham. Dia jangan cepat-cepat je. Ya, pelan-pelan. Kitab kita ni long distance, kitab kita ni bukan jadi ada daurah, bukan macam jenis UM dah. Kitab kita ni dia tak ada. Kitab kita ni dia tak ada sangkut dengan siapa. Mana tak perlu nak kejar-kejar, tak perlu. Nak bagi faham betul-betul. Dia faham sebuah kitab ni betul-betul, kitab lain ikutlah je tauhid. Senang ni. Dia tak payah mana. Yang cara saya macam ni juga, mana-mana pun tempat pun saya pergi macam ni je. Saya tak ada nak ubah payah. Habis. Ya, Ustaz. Nanti kita sambung balik percaman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.